الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah. Hadirkan di dalam diri dan hati kita rasa gentar dan gerun yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa gentar dan gerunlah kita melaksanakan segala kewajipan yang telah pun dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan rasa gentar dan gerun jugalah kita meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah. Mudah-mudahan diriku dan saudaraku sekalian, dengan menjunjung titah perintah Allah, kita akan dimatikan oleh Allah atas jalan Islam, satu-satunya agama yang diiktiraf dan yang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah sehingga waktu dan saat ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sambutan kehangatan tahun baru 2023 masih lagi terasa. Hari ini Jumaat yang kedua pada tahun 2023. Walaupun kita sebagai umat Islam tidak merayakan tahun baru Masihi, kita mengikut tahun baru Hijrah. Namun adat di negara kita, tuan-tuan, tarikh hari kita berpandukan kepada tahun baru Masihi. Dan tak salah, tuan-tuan, sebab Masihi ini adalah mengikut perkiraan matahari dan Hijrah itu mengikut perkiraan bulan. Yang kedua dia juga menyumpahkan hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bila menceritakan tentang tahun baru, tuan-tuan, biasanya dia tak dapat lari daripada azam. Setahun sekali kita akan buat satu azam untuk membawa kepada kebaikan. Antara azam yang sering kedengaran antaranya untuk melebarkan lagi rezeki kita, untuk memastikan kehidupan kita lebih sejahtera, untuk memastikan kesihatan kita lebih terjamin dan sebagainya. Ada yang nak exercise, ada yang nak cari kerja tambahan, ada yang bercadang itu dan ini untuk memperelokkan, memperbaiki lagi kehidupan dunia kita. Namun insya-Allah pada satu kesempatan yang kecil ini, suka untuk mimbar mengkongsikan kepada tuan-tuan, apakah sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan sebagai azam kita sebagai salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memetik apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 10 hingga ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dengan itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat masa berlakunya.
dan sampaikanlah berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah ajak kita berniaga tuan-tuan. Dalam satu ayat yang cukup cantik yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuju kepada orang-orang yang sembah Allah, yang percaya Allah. Allah kata, "Wahai hamba-hamba yang beriman kepadaku, hampa nak berniaga tak dengan aku?" Biasanya tuan-tuan, kalau kita nak berniaga, dua benda utama yang kita akan tengok tuan-tuan. Pertama, kita akan tengok apakah modal yang perlu dikeluarkan, dan yang kedua, apakah keuntungan yang kita akan dapat dari satu perniagaan. Yang mana Allah jelaskan di sini kedua-dua perkara penting tersebut. Allah sebut, hampa nak berniaga tak dengan aku, yang mana keuntungan yang pertama, tunjikum min azabin alim. Aku akan selamatkan hampa daripada azab aku yang pedih di hari akhirat nanti, iaitulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu perniagaan yang sangat berbaloi tuan-tuan. Dengan kita jadi share partner Allah, kita akan diselamatkan daripada neraka Allah. Ayat ke-11, Allah terangkan dua modal yang perlu kita keluarkan. Modal pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan kamu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini kita datang ke masjid dalam keadaan mungkin ada yang kepenatan, ada yang keletihan, ada yang kurang sihat. Kenapa kita sanggup berkumpul lagi untuk Jumaat kali ini? Sebab ini arahan Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lidah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita patuh walaupun dalam serba kekurangan, kita menghadirkan diri untuk sama-sama berjemaah solat fardu Jumaat pada hari ini. Itu sebahagian tanda daripada kita beriman kepada Allah. Bahasa yang mudah tuan-tuan, beriman kepada Allah, kita lakukan segala apa yang telah diminta oleh Allah dan kita tinggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Dua prinsip yang sangat mudah tuan-tuan disebut, akan tetapi begitu sukar untuk dilaksanakan. Kerana dia ada dua musuh yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita, yang tugas mereka adalah untuk mengganggu kita tuan-tuan, untuk menguji sejauh mana ketekunan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah hawa nafsu dan juga syaitan. Kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempertahankan kesucian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita cuba hiasi dengan akhlak-akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa cuba menghidupkan sebanyak-banyaknya sunnah yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu melazimi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua perkara yang paling simple tuan-tuan dalam bagaimana untuk kita mempraktikkan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Modal yang kedua Allah Taala sebut tuan-tuan, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Iaitulah kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dan diri kamu. Tuan-tuan, hari ini kita tak ada apa-apa melainkan semuanya datang daripada Allah. Kalau hari ini kita kaya, kalau hari ini kita dapat pangkat, kalau hari ini orang hormat kita, kalau hari ini kita berpengaruh, kalau hari ini kita itu dan ini, yakinlah semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita akui ini disebabkan kepandaian kita, kehebatan kita, kelebihan kita. Kita adalah makhluk yang lemah tuan-tuan. Tidak ada apa yang pada diri kita, melainkan semuanya diberikan dan dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekayaan, keluarkan untuk jalan Allah. Kalau ada kepintaran, gunakan untuk memakmurkan, menaikkan syiar agama Allah. Kalau ada apa saja kelebihan, berilah untuk Allah. Ini yang disebut kamu berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Kalau hari ini kita seronok tuan-tuan, kita banyak memikirkan tentang dunia. Bagaimana nak membesarkan rumah kita, bila waktu nak tukar kereta dan sebagainya. Selalu duk fikir nak renovate tu, nak renovate ni. Pernah tak sekali kita fikir bila kita nak renovate iman kita tuan-tuan? Bila kita nak memperbaiki hati kita tuan-tuan? Maka kedatangan tahun baru tuan-tuan, sepatutnya kita isikan dengan azam-azam yang boleh membawa kita untuk menjadi hamba yang mendapat redha dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua modal yang Allah Ta'ala minta kepada kita tuan-tuan. Ayat yang berikutnya Allah tebut lagi keuntungan, iaitulah keuntungan yang kedua tuan-tuan. Yang pertama Allah habaq tadi, Allah akan selamatkan kita daripada neraka. Yang kedua tuan-tuan, Allah sebut yaghfir lakum dunubakum. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan. Tuan-tuan, percayalah, kalau kita dipilih menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, bukanlah disebabkan amalan kita.
Bukanlah disebabkan apa-apa, melainkan kasih sayang dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hari ini untuk diri saya tuan-tuan, dosa saya lebih banyak daripada amalan payah. Pahala saya kurang tuan-tuan, dosa saya banyak. Kalaulah dalam keadaan kita mati, kita menghadap Allah dalam keadaan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah tuan-tuan, sangat sukar dan mustahil untuk kita menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa melazimi istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal yang ketiga Allah Taala sebutkan tuan-tuan, dari segi kelebihan bila kita berniaga kepada Allah, keuntungannya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita akan dimasukkan dengan jaminan Allah ke dalam syurga Allah yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Dan Allah Ta'ala nak kuatkan lagi yang kata kita ni akan masuk syurga. Allah bagi tahu wa masakina tayyibah. Dalam syurga tu ada rumah untuk kita yang Allah Ta'ala dah siap-siap bina. Ada satu tempat tinggal tuan-tuan, satu rumah yang sangat indah, yang sangat mengagumkan. Rumah tu hanya akan dimasuki oleh kita. Ni Allah nak abang ni yang kata betul-betul hampa bukan kata masuk duduk dalam tu saja. Hampa ada rumah, di situlah tempat tinggal hampa, di dalam syurga adnin Allah Subhanahu wa taala. 3 keuntungan tuan-tuan. Tu pun dah banyak tuan-tuan. Ayat yang berikutnya, ayat 13, Allah kata wa ukhra tuhibbunaha. Ada lagi. Kalau hampa menyaga dengan aku, hampa bagi 2 modal itu kepada aku tambah lagi. Nasrum minallah. Pertolongan daripada Allah. Kita ada masalah, kita ada sesuatu untuk dipohon, kita ada hajat, ketika mana kita berniaga dengan Allah, kita beriman kepada Allah, kita wakafkan diri kita untuk Allah, mintalah apa saja daripada Allah, pertolongan Allah akan datang serta merta kepada kita tuan-tuan. Dari segi hajat, dari segi bantuan, dari segi permohonan, minta ampun, mintalah apa saja kepada Allah tuan-tuan. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah mengaku kita hamba ini sukainya tuan-tuan, maka Allah takkan lepaskan kita. Allah sentiasa akan memerhatikan kita. Dan keuntungan yang kelima, wa fathun qarib, kemenangan yang dekat tuan-tuan. Walaupun kemenangan yang dekat ni boleh didefinisikan sebagai beberapa jalan, akan tetapi antara kemenangan yang kita akan dapat, kita akan dibebaskan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini idaman setiap mereka yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan sesuatu untuk mengubah nasib diri kita. Bukan sekadar untuk kehidupan dunia, malahan apakah yang akan berlaku kepada kita di akhirat nanti tuan-tuan. Ingatlah tuan-tuan, Nabi SAW telah mengajak kita, yang kata kubur tu tuan-tuan, dia akan jadi 2 benda aja, taman syurga atau lubang neraka. Di akhirat ending dia ada syurga atau neraka. Kita sekarang ni sedang pilih, kita nak pergi syurga ke kita nak pergi neraka. Kalau hari ni kita pegang ajaran Allah, kita pertahankan Nabi SAW, kita ikut apa yang Islam ajar, kita sedang membawa diri kita ke siratal mustaqim, jalan yang akan menuju syurga Allah. Akan tetapi kalau sebaliknya kita terpesona dengan dunia, kita kalah dengan hasutan syaitan, maka secara tak langsung kita sedang memilih diri kita untuk dihantar ke lembah kecelakaan dan kehinaan. Mudah-mudahan saya dan kita semua akan diberikan rahmat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kita semua ke jalan kebaikan kan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya yang hina dan kepada diri tuan-tuan yang mulia, marilah sama-sama kita mengekar dan meningkatkan prestasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah Taala tak pandang langsung apa yang ada pada diri kita. Kalau hari ini kita hebat, kita kaya, kita itu, kita ini, semuanya pemberian Allah. Akan tetapi Maha Adil Allah, pandangan Allah dijatuhkan pada hati setiap hambanya, kerana di sana terletaknya iman dan takwa yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat, semakin kukuh iman dan takwa kita kepada Allah, semakin luas dan semakin besar jalan yang akan dibentangkan di hadapan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, bertambahnya tahun bermakna kuranglah hari untuk kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehari yang berlalu tuan-tuan mengurangkan kehidupan kita di dunia, kerana ajal kita telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, tuan-tuan, kita semua akan mati. Sama ada kita rela, kita bersedia, kita mau, kita tak mau, apabila datangnya ajal tuan-tuan, maka makhluk Allah yang bernama Israel sama sekali tidak akan melengahkan dan tidak akan mempercepatkan tugasnya terhadap kita. Dalam keadaan kita semakin hampir dengan kematian ini tuan-tuan, maka renung-renunglah bagaimana nasib kita di akhirat nanti tuan-tuan. Dunia ini adalah tempat kita dihidupkan untuk mencari bekal yang sempurna untuk kita menuju kepada Allah demi mencapai kehidupan yang abadi dan bahagia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muhasabahlah diri kita. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan segala salah dan silap serta maksiat yang selalu kita lakukan kepada Allah. Cari jalan bagaimana nak berhenti untuk berhenti daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih kuat, kita masih sihat, kita masih mampu bergerak tuan-tuan, maka lakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita. Pastikan tuan-tuan, kita sedang mencari jalan untuk menjadikan kubur kita tadi taman daripada taman-taman syurga. Dan pastikan tuan-tuan, kita di antara hamba-hamba Allah yang akan dipersilakan dengan gemilangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan di dalam surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka yang akan disambut dengan sambutan yang sungguh gemilang ketika mana mereka masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ada hari ini tuan-tuan, kita infakkan ke jalan Allah. Apa yang kita mampu tuan-tuan, berikan ke jalan Allah. Sentiasa berpegang dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, mengadu dengan Allah. Ada problem, minta dengan Allah. Dalam masa yang sama, kita tanamkan rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bersempena dengan hari Jumaat ni juga tuan-tuan, antara sunnah besar Nabi hari Jumaat ialah kita melazimi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenanglah kesusahan, kepayahan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demi memastikan hari ini kita Islam. Allah mulia hari ini sebab kita Islam, kita sembah Allah. Jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa dengan darah dan air mata tuan-tuan. Tidak sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam berputus asa. Yang hari ini kesannya dirasai oleh kita, walaupun Islam kita kebanyakannya dapat secara percuma daripada warisan ibu dan ayah kita. Janganlah kita jadi umat yang tak reti kenang budi. Jadilah umat yang pandai membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak minta upah, Nabi tak minta apa-apa pemberian. Nabi cuma nak kita ikut ajaran Nabi, dan Nabi akan seronok apabila melihat seramai-ramainya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diselamatkan dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, berilah salam kepadanya seperti mana aku dan malaikat aku sentiasa salawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah pencipta segala alam, pentadbir, pengurus tuan-tuan, Tuhan kita,
selawat tanda kasih dan cinta kepada Nabi SAW, siapa pula kita hamba Allah yang hina, yang jijik untuk tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi kulli biladil muslimin wa fi kulli makanin wa fi kulli zamanin ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong wa kadzalika maulana tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.